Okey, baik. Macam mana semua dah sedia dah nak belajar? Dah sedia dah? Okey, biasa sebelum belajar teacher suruh buat apa? Teacher suruh baca Al-Fatihah. Jadi sebelum belajar pastikan baca Al-Fatihah. Mulakan dengan Al-Fatihah. Okey, kali ni teacher nak ajar tentang rukun Islam yang ketiga. Apa rukun Islam yang ketiga? Boleh jawab ke tak ni? Rukun Islam yang ketiga adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Apa dia? Berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi namanya rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga. Jadi teacher dah bagi tahu kan, maksud rukun tu sendiri sesuatu perkara yang perlu dilakukan dan tak boleh ditinggalkan. Okey, lepas tu apa? Jadi teacher nak tajuk besar kita hari ni adalah puasa. Puasa. Itu tajuk besar. Isi tajuk dia ada 6 isi tajuk. Maksudnya bahagian-bahagian yang teacher akan ajar ada 6 tajuk. Pertama ialah teacher akan ajar maksud puasa. Maksudnya pengertian puasa. Ialah kita sebelum berpuasa mesti kita kena tahu apa tu puasa. Apa tu maksud puasa? Kalau kamu puasa tanpa kamu mengetahui makna puasa, contoh kan satu hari nanti kamu berpuasa sebab apa kamu ikut mak kamu puasa, tapi kamu tak tahu apa makna puasa. Kamu tak tahu. Jadi kamu pergi sekolah, kamu puasa, kamu tahu, okey, mak kamu kata kamu puasa, kamu tak boleh makan, tak boleh minum. Itu je yang kamu tahu. Puasa tak boleh makan, tak boleh minum. Sekali pergi sekolah, kamu nampak kawan kamu makan. Makan kat, lepas tu kamu tanya, awak tak puasa ke? Cakap kawan kamu tanya, puasa tu apa benda? Puasa tu tak boleh makan, tak boleh minum. Betul ke puasa tu tak boleh makan, tak boleh minum? Jadi tak, sebenarnya dia ada makna dia yang lain. Makna dia yang sebenar tu lain. Bukannya tak boleh makan, tak boleh minum je, banyak benda yang tak boleh buat. Jadi kamu faham tu je. Jadi bila dia faham, bila kamu cakap macam tu, oh tak boleh makan, tak boleh minum, dia pun sampaikan pada orang lain, puasa tak boleh makan, tak boleh minum. Dia pun sampai benda yang salah. Sebab tu kita penting kita tahu erti puasa tu apa. Kemudian kedua, isi tajuk yang kedua, lepas kita tahu hukum, kita kena tahu syarat-syarat sah untuk kita berpuasa. Tak semua orang sah berpuasa. Hanya ada orang yang tertentu je sah untuk berpuasa. Okay, kemudian isi tajuk yang ketiga, lepas kita tahu syarat sah puasa, kita akan belajar tentang hukum. Orang yang dah cukup syarat sah, dia dah tahu faham makna maksud puasa, kemudian dia dah ada syarat yang sah, apa hukum berpuasa pada bulan Ramadan? Kita kena tahu hukum dia apa benda. Adakah sunat, adakah berdosa kalau kita tinggalkan, ke tak berdosa ke, kita kena tahu. Lepas tu kemudian yang keempat, isi tajuk yang keempat, lepas kita tahu hukum, kita kena tahu rukun puasa. Kita nak berpuasa ni, tapi kita tahu rukun, apa yang perlu kita buat. Puasa ni bukannya sahur, lepas tu dah puasa. Tak, dia kena ada rukun dia sebelum puasa, sepanjang puasa, apa yang kita kena buat. Kemudian kita akan belajar tentang yang kelima, isi tajuk yang kelima, kita akan belajar tentang perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Sebab kita puasa tapi kita tak tahu perkara yang membatalkan puasa. Macam mana kita nak puasa? Okey, jadi bila kita tahu perkara yang membatalkan puasa, sepanjang kita puasa tu kita buat satu perkara tanpa kita sedar, sebenarnya batal dah puasa kita. Tapi kita buat sebab apa? Kita tahu benda tu membatalkan. Sebab tu pentingnya kita belajar tentang perkara membatalkan puasa. Kemudian yang tajuk yang terakhir, tadi tajuk yang kelima kan. Isi tajuk yang keenam adalah kelebihan puasa. Kenapa kita kena tahu kelebihan puasa? Kelebihan tu maksudnya ganjaran tau, ganjaran yang special. Okey, lepas tu kenapa kita kena tahu kelebihan puasa? Sebab bila kita tahu kelebihan ni, kita akan lebih semangat. Kita akan lebih gairah, lebih takjub. Maksudnya kita akan berebut-rebut sebab kita nak kelebihan yang special tu.
kita nak ganjaran yang special, kita akan berebut, kita akan semangat. Macam contoh saya bagi tahu contoh kamu dalam waktu periksa kamu sungguh-sungguh sangat nak dapatkan markah yang cemerlang. Kamu sungguh-sungguh nak dapatkan markah yang tertinggi dalam kelas, nak dapat nombor 1. Sebab apa? Banyak kelebihan yang kamu dapat. Contoh kelebihannya adalah dapat membanggakan mak ayah, dapat mengharumkan nama sekolah, lepas tu dapat hadiah. Jadi kamu tahu benda tu kamu akan dapat. Jadi kamu usaha nak dapatkan markah tertinggi tu. Jadi begitu juga dengan puasa, kita kena tahu kelebihan puasa supaya kita semangat untuk puasa, supaya kita berebut untuk dapatkan puasa yang sempurna, puasa yang baik. Jadi banyak sangat. Okey, kelebihan puasa memang sangat banyak. Tapi teacher tak akan bagi tahu semua tau. Sebab kalau bagi tahu semua, kita akan lupa. Kita akan mudah lupa dan kita akan ambil remeh. Tapi kalau teacher bagi tahu sikit-sikit yang memang kamu suka, jadi senanglah kamu ingat perkara tu. Memang banyak sangat kelebihan orang berpuasa ni. Dia tak semua kelebihan yang ditetapkan ni, bukan semua orang yang dapat. Hanya orang yang berpuasa dengan sempurna dan mengikut syarat, mengikut rukun yang akan diberitahu. Okey, jom kita tengok isi-isi dia. Isi tajuk perbincangan kita yang pertama adalah pengertian puasa. Dari segi bahasa adalah menahan diri. Dari segi istilah pula adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar as-shadiq hingga terbenam matahari beserta dengan niat puasa. Bukan niat lain, niat berpuasa. Seterusnya isi pengajian kita yang kedua adalah syarat sah puasa. Apa syarat-syaratnya? Pertama, Islam. Kedua, berakal. Ketiga, baligh. Keempat, mengetahui hukum. Hukum apa? Hukum puasa. Okey, baik. Seterusnya isi tajuk perbincangan yang ketiga adalah hukum puasa. Hukum puasa adalah wajib bagi yang sudah cukup syarat dan berdosa bagi meninggalkannya. Okey, baik. Isi tajuk perbincangan yang keempat adalah rukun puasa. Rukun puasa pertama, niat. Macam mana niat dia? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Maksud dia, sahaja aku berpuasa pada esok hari bulan Ramadan tahun ini kerana Allah. Kedua, rukun puasa yang kedua adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dari terbit fajar tu maksudnya daripada kita sahur sampailah waktu maghrib, azan maghrib. Okey, faham? Okey, baik. Kemudian seterusnya isi tajuk kita yang kelima adalah perkara yang membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum. Kedua, sampainya sesuatu ain ke rongga tengah badan melalui ruang yang terbuka. Contoh seperti ruang yang terbuka ni seperti lubang hidung, mulut kita kan terbuka kan. Kemudian ketiga, muntah. Okey, nombor 1 sampai nombor 3 ni adalah bila mana kita buat dengan sengaja. Bila buat tanpa sengaja dimaafkan. Contoh makan dan minum sebab lupa kita puasa, maka dimaafkan. Ataupun muntah tanpa sengaja dimaafkan. Faham? Okey, seterusnya nombor 4 iaitu bersetubuh. 5, keluar air mani. Ke-6, haid ataupun nifas. Ke-7, gila dan murtad. Okey, isi tajuk perbincangan kita yang terakhir adalah antara kelebihan puasa. Kenapa tulis kat sini antara? Sebab kelebihan puasa sangat-sangat banyak. Tapi teacher sebut ni adalah antara sahaja, maksudnya sikit je. Pertama, menghapuskan dosa. Kedua, doa yang makbul. Doa kita makbul. Maksudnya apa yang kita minta, insya-Allah Allah akan bagi. Ketiga, disediakan pintu syurga yang khusus iaitu pintu syurga Ar-Rayyan.
Keempat, Nabi memberi syafaat kepada kita. Kelima, kita akan mendapat 2 kegembiraan, iaitu ketika berbuka. Kedua, bila berjumpa dengan Allah kerana kita dapat menunaikan ibadah puasa. Jadi macam mana, faham tak semua apa yang saya bagi tahu tadi? Tentang semua yang berkaitan dengan puasa, tentang makna puasa, hukum puasa dan sebagainya. Jadi faham tak? Jadi jadi macam mana nak puasa tak lepas ni? Dah tahu kelebihan, dah tahu hukum, apa hukum dia. Jadi macam mana kita mesti nak puasa kan? Bagi adik-adik yang tahun 1, memang susah untuk mereka kan. Memang susah untuk kamu semua nak berpuasa sebab baru nak belajar. Tahun 1, tahun 2 yang kecil-kecil lagi tu. Jadi tak apa, belajar sikit-sikit. Okey, tak mampu satu hari, kita cuba setengah hari. Lepas setengah hari kita dah boleh buat, kita cuba satu hari pula. Belajar sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Lepas tu adik-adik, jadi abang-abang dan kakak-kakak yang dah besar tu, yang tahun 5, yang tahun 4 tu, jadi contoh. Jadi contoh dekat adik-adik yang bawah. Dapatkan usaha untuk dapatkan puasa penuh. Jangan ponteng puasa. Cuba usaha, jangan ponteng puasa senyap-senyap. Kadang-kadang kita ni puasa depan mak ayah, tapi belakang kita curi minum air paip, curi minum dekat dapur. Jadi jangan buat macam tu, tak elok tau. Perbuatan tu tak elok. Cuba usaha. Kalau tak mampu, tak apa, kita usaha hari lain lagi. Tapi jangan curi-curi. Itu dikira apa? Itu dikira menipu mak ayah kita. Mak ayah kita ingatkan kita puasa, rupanya tak. Jadi tak nak. Saya tak nak kamu buat macam tu. Saya tak nak pelajar-pelajar yang saya sayang semua ni buat perangai macam tu. Okey? Okey. Okey dah. Jadi apa yang saya bagi tahu tu, kalau tak faham boleh tanya ya. Bila nak tanyanya? Bila nak tanya, cikgu? Kan cuti, macam mana nak tanya? Kan kita, okey. Tanya waktu kelas online. Waktu kelas recap. Waktu Jumaat tu kan kita ada ulangan setiap pelajaran. Jadi waktu tu kalau nak tanya, tanyalah apa-apa pun. Ataupun waktu kelas mengaji online, waktu kelas hafalan tu, boleh tanya. Selitkan, minta maaf. Minta maaf cikgu, saya nak tanya. Saya nak tanya sikit je, banyak je. Tak apa, tak kisah. Tanya je, insya-Allah. Selagi cikgu kamu boleh bantu, cikgu kamu akan bantu. Okey? Okey, terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.